Assalamualaikum semua adik-adik. Waalaikumsalam. Apa khabar semua hari ini? Kabar baik. Sehat? Sihat. Okey, hari ini kakak akan berkongsi satu cerita dengan adik-adik semua. Nak dengar tak? Nak. Okey, cerita kakak ni kakak dengar dari cikgu kakak dulu masa kakak sekolah. Hari ini kakak nak share dengan adik-adik semua. Boleh? Boleh. Semangat tak nak dengar cerita kakak ni? Nak. Okey, tajuk cerita kakak ni adalah air mata bernilai RM1. Okey, semua tahu RM1? Tahu. Okey, tajuk cerita kakak ni air mata bernilai RM1. Okey, di satu bandar yang besar, contoh macam KL. Okey, ada seorang pakcik ni Allah turunkan ujian kepadanya. Isteri dengan anak-anak dia meninggal dalam satu kebakaran. Sedih tak? Sedih. Okay. Selepas isteri dengan anak-anak dia meninggal, pakcik ni punya perniagaan pun apa? Bankrupt. Lepas tu pakcik ni dah tak ada tempat tinggal, tak tahu nak buat apa sebab dia dah tak ada duit. Okey. Lepas tu satu hari pakcik ni pun berazam untuk meninggalkan bandaraya yang besar tu. Pakcik ni dengan beberapa helai pakaian pergi ke satu tempat yang sangat jauh daripada bandar. Satu kampung yang sangat sedikit penduduk di dalamnya. Kampungnya tu pun kakak tak tahu dekat mana. Okey, pakcik ni jalan sampailah satu kampung tersebut, sampai ke desa tersebut. Okey, di kampung tersebut pakcik ni pergi ke pasar. Tahu pasar? Tahu. Okey, dekat pasar ada jual apa? Sayur. Macam-macam kan yang kita jual kan? Okey. Okey, pakcik ni pun duduk di satu tempat. Okey, duduk di satu tempat. Semasa pakcik tu duduk, dia sedang berehat, pakcik ni terpandang seorang budak. Seorang budak yang sedang menjual kayu api. Okey, dekat rumah masih guna kayu api lagi tak? Tidak. Kan? Kita guna apa? Yes. Dapur gas. Okey. Pakcik ni pun terpandang seorang budak kecil, lebih kurang dalam 10 tahun, menjual kayu api. Okey, dari pagi sampailah ke tengah hari, budak kecil tu hanya akan bercakap dengan orang yang lalu depan dia, cakap, "Makcik, beli kayu api saya RM1 saja," dia cakap. Siapa-siapa je yang lalu depan adik tu, depan budak kecil tadi tu, dia akan cakap, "Makcik, belilah kayu api saya." Dia seorang peniaga kayu api. Tapi pakcik ni pun hairan. Pakcik tadi tu yang mengembara tu hairan. Mengapa tiada ibu ataupun ayah yang menjual bersama-sama budak tadi tu? Betul kan? Takkanlah budak kecil umur 10 tahun pergi pasar jual kayu api seorang pula tu. Betul? Okey, lepas tu pakcik ni pun ikut budak tadi tu, nama dia Amin. Okey, ikut Amin. Amin dia dah habis jual kayu api, dia pun pulang ke rumah, mahu pulang ke rumah lah. Okey, pakcik tadi pun ikutlah Amin ni. Okey, sampai di suatu pondok yang sangat buruk. Atap dia bukan macam yang rumah-rumah sekarang ni. Atap dia hanya pakai daun kelapa saja. Okey, lepas tu pakcik ni pun memberi salam kepada Amin. "Assalamualaikum wahai anak." Amin pun menjawab, "Waalaikumsalam pakcik." Amin bertanya kepada pakcik tu, "Ada apa hajat pakcik datang ke pondok saya ini?" dia cakap. Amin cakap, pakcik tu pun cakap, pakcik tu pun menceritakan sebenarnya pakcik ni seorang pengembara. Tetapi pakcik telah sampai ke kampung ini dan melihat anak berniaga di pasar. Okey, cakap, kemudian pakcik ni bertanya, "Mana orang tua anak?" dia cakap. Maksudnya pakcik ni bertanya ibu dan ayah kepada Amin. Okey. Dia cakap, Amin pun menjawab, "Sebenarnya ahli keluarga saya sudah tiada. Ibu dan ayah saya sudah meninggal semasa saya masih kecil lagi," dia cakap.
Maksudnya Amin ni hidup sebatang kara. Okey. Lepas tu Amin pun memperlawan pakcik ni. Pakcik, marilah masuk ke pondok saya. Tentu pakcik lapar dan haus kerana pakcik sudah berjalan jauh. Okey. Lepas tu pakcik ni pun duduklah di pondok Amin. Kemudian Amin membawakan segelas air. Di dalam selepas itu Amin pun bercakap dengan pakcik ni. Pakcik, kenapa pakcik mengembara dari bandar jauh sampai ke desa yang saya tinggal ini? Amin cakap. Pakcik tu pun menceritakanlah kepada Amin. Sebenarnya nak, pakcik pun sudah hilang semua keluarga pakcik. Perniagaan pakcik dah bankrupt. Kemudian pakcik dah putus asa. Pakcik tidak tahu mahu berbuat apa. Pakcik tu cakap. Lepas tu pakcik tu yang mula ceritanya bahawa pakcik putus asa dan mengambil keputusan untuk mengembara. Kemana saja kaki pakcik ni melangkah, pakcik akan pergi. Lepas tu Amin pun memberitahu kepada pakcik itu, pakcik, jikalau pakcik sudi, tinggallah bersama saya di pondok ini. Okey, menjelang selepas beberapa ketika, Amin pun menyediakan makanan untuk pakcik itu. Kemudian memanggil pakcik itu makan. Adik dah makan? Alhamdulillah. Okey. Lepas tu Amin memanggil pakcik itu, pakcik, marilah makan. Hanya ini hidangan yang mampu saya sediakan untuk kita. Ini adalah hidangan yang setiap hari saya akan makan. Adik-adik tahu tak apa makanan yang Amin sediakan untuk pakcik itu? Tidak. Hari-hari adik makan apa? Nasi. Nasi. Begitu juga Amin. Amin pun menyediakan nasi kepada pakcik itu. Hanya nasi putih sahaja dengan semangkuk kuah. Tahu tak kuah tu kuah apa? Tidak. Okey. Sebenarnya kuah dalam mangkuk itu adalah air kelapa. Amin pun memberitahu kepada pakcik itu, pakcik, sebenarnya setiap hari saya akan makan nasi putih tanpa lauk, hanya dengan kuah air kelapa ini saja pakcik. Kemudian Amin menjemput pakcik, jemputlah makan. Amin pun makan dengan berseleranya. Maklumlah Amin sudah berniaga di pasar dari pagi sampailah ke tengah hari tadi kan. Jadi Amin lapar. Okay, melihat tindakan Amin yang makan dengan bersungguh-sungguh, pakcik ini pun terfikir, sedaplah kot agaknya nasi dengan air kelapa ni. Padahal pakcik ni sudah biasa dengan makanan yang mewah-mewah, ayam goreng kan. Okey, jadi pakcik ni pun makanlah hidangan yang disediakan oleh Amin. Pakcik itu menyuap sesudu nasi ke dalam mulutnya. Kemudian pakcik itu menangis. Kenapa adik rasa kenapa pakcik itu menangis? Tak tahu. Okay, adik-adik pernah makan nasi dengan air kelapa tak? Tidak. Tak pernah. Okey. Balik rumah nanti, adik cuba apa rasanya nasi dengan air kelapa. Okey, pakcik itu pun menangis kan, tadi pakcik itu menangis. Kemudian Amin bertanya, pakcik, kenapa pakcik menangis? Maafkanlah saya kerana tidak dapat menyediakan hidangan selain ini. Okey, jadi pakcik itu mencakap, wahai anak, begitu tabah kamu menjalani kehidupan kamu. Padahal kamu hidup sebatang kara. Hari-hari kamu hanya makan dengan hidangan seperti ini saja. Sampailah kamu sekarang boleh berdikari dan menyara hidup kamu sendiri. Sedangkan pakcik ini seorang yang sudah tua, yang lebih banyak pengalaman daripada anak. Dengan ujian yang sedikit saja, pakcik telah putus asa. Jadi pakcik itu bagi tahu Amin lagi, pakcik sangat malu dengan anak sebenarnya. Kerana walaupun pakcik lebih tua daripada anak, tapi pakcik mudah mengalah dan berputus asa daripada apa saja rezeki yang Allah beri di dunia ini. Jadi pakcik itu pun
dengan Amin akhirnya tinggal bersama-sama dan pakcik tu membantu Amin berniaga di kampung tersebut. Okey. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita air mata bernilai RM1 tadi? Kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh berputus asa, betul tuan. Okey, yang lain? Selain itu, okey, Amin tadi dia dapat kayu api tu dari mana? Dari kayu. Dari kayu tu diambil dari mana? Dari Hutan. dari hutan. Okey, dia kena bangun lah awal-awal pagi kan, pergi kutip kayu kan. Jadi dia kena bangun awal pagi pergi kutip kayu tu kita menunjukkan Amin tu seorang yang berdikari, apa lagi, rajin, betul kan? Okey. Jadi kita walaupun kita masih muda, tapi kita kena berdikari ataupun kita kena kuat semangat. Apa saja contohnya kalau kita menghadapi kesukaran dalam pelajaran. Jadi kita tidak boleh kita tidak boleh mudah putus asa. Kita kena cuba sampai kita boleh dan dapat apa yang kita pelajari itu. Okey, jadi setakat itu saja cerita kakak pada hari ini. Ada kesempatan nanti kita akan sambung lagi dengan cerita-cerita yang lain. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Gathered here with my family, my neighbors and my friends, standing firm together against oppression, holding hands. It doesn't matter where you're from, or if you're young, old, woman or man. We're here for the same reason, we want to take back our land. Oh God, thank